Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak cerita sikit pasal penggunaan relay ketika memasang DRL ataupun daylight, lampu siang tu. Okey, apa fungsi kita guna relay untuk pasang daylight ni? Sebab biasanya untuk aksesori kita tambah daylight ni, biasanya wire positif daripada daylight tu kita sambung dengan lampu senja. Jadi bila kita buka lampu senja, daylight tu pun ikut menyala sekali. Dia dapat power daripada lampu senja kan. Lepas tu bila kita tutup lampu senja, daylight tu pun tertutup sekali. Okey, itu cara biasa. DRL yang saya nak tunjuk kali ni, yang saya nak tunjuk pasang kali ni ialah pemasangan DRL tu, kita tak buka lampu senja pun dia menyala. Dan bila kita buka lampu malam, DRL tu terpadam automatik tanpa switch. Dia jadi macam spek kereta-kereta yang dah siap ada DRL dari kilang. Kereta-kereta yang memang standard dari kilang dah ada DRL, lampu dia automatik padam bila kita buka lampu malam. Dia hanya menyala di waktu siang. Jadi dia tak sama macam kita pasang join dengan lampu senja tu. Okey, jadi macam mana nak buat supaya DRL yang kita pasang tu, bila kita hidupkan enjin atau on kunci kereta, dia automatik menyala. Dan bila kita buka lampu malam, dia automatik terpadam. Kita tak perlu nak tutup DRL tu. Dia detect kita buka lampu malam, lampu DRL yang kita pasang tu terpadam sendiri. Dia terbalik kan. Biasa kena buka lampu senja baru DRL menyala. Tapi yang kita nak buat ni, kita buka lampu senja ataupun lampu malam, DRL tu terpadam. Okey. Caranya, kita kena menggunakan relay 5 kaki. Okey. Relay 5 kaki Pada kaki-kaki relay ni dia ada nombor-nombor dia tu lah. Tu dia ada nombor 30, 85, 86, 87 dan 87A. Okey. Dan relay 5 kaki ni, kita kena tengok diagram dia juga. Nampak ni? Ini diagram yang ada pada dia, pada relay ni. Untuk guna untuk buat supaya DRL tu terpadam automatik macam saya cerita tadi tu, kita tak boleh pakai diagram yang macam ni. Jangan silap pakai pula. Relay 5 kaki, kita biasa akan jumpa 2 jenis diagram. Okey. Satu diagram yang macam ni. Ni macam yang saya tengah pegang ni. Macam saya tengah pegang ni, diagram macam ni. Dan untuk guna dalam pemasangan DRL ni, kita kena guna relay yang diagram macam ni. Sekejap lagi saya cerita apa beza antara diagram macam ni dan diagram ni. Dia sama juga, 5 kaki. Nombor-nombor semua sama. Cuma litar kat dalam dia ni lain sikit. Okey. Jadi untuk guna DRL automatik padam ketika malam tu, jangan pakai diagram ni. Jangan pakai diagram ni. Pakai diagram yang macam ni. Okey. Kita cerita dulu macam mana cara relay ni berfungsi Okey. Relay ni dia berfungsi macam ni. Kaki 85 dengan 86 ni, dia akan mengenergikan relay. Dia akan memberi arus elektrik kepada relay daripada power positif dan negatif. Maksudnya bila power positif dan negatif bersambung, tak kisahlah positif sini ke, positif sini ke, yang penting positif dengan negatif bercantum arus. Bermakna relay ni mendapat arus elektrik, dia akan menggerakkan switch. Switch ni. Ini switch. Ini switch Switch daripada kaki 30. Okey. Kaki 30 ni dia boleh menggerakkan switch. Apabila relay ni dienergikan, diberi arus elektrik, switch di kaki 30 ni akan bergerak. Dia bidah. Dia akan kena pada kaki sebelah dia. Maknanya, bila dia bergerak, dua kaki ni akan bercantum. Bila bercantum, 30 akan bercantum dengan 87, akan bercantum dengan 87 satu lagi.
Bermakna tiga-tiga ni akan menyambung arus. Menyambung arus. Okey. Dan bila relay ini diputuskan tenaganya, 85 dengan 86 ni putus, switch dia kembali ke tempat asal. Bila kembali ke tempat asal, 30 dah tidak bersambung arusnya, jadi macam asal, nampak tu. Ini kaki 30, ini switch dia. Tidak bercantum dengan 87. Bermakna, kalau kita ada sambung arus apa-apa di kaki 30 ni, dia tidak memberi apa-apa arus yang keluar. Sebab kaki dia tidak bercantum. Switch dia dalam keadaan terbuka. Tak bersentuh. Jadi bila 85 dan 86 diberi energi, diberi arus positif dan negatif, switch 30 akan bergerak. Membuatkan 30 akan bersambung arus. Ni akan dapat arus semua ni. Okey. Okey, boleh faham ni nah. Dia berbeza dengan detail satu lagi. Yang kita nak guna untuk pemasangan DRL automatik padam ketika malam tu haruslah yang diagram macam ni. Okey. Beza dia, ketika relay ini masih belum mendapat arus, dia sudah pun bercantum. Tengok. 30 sudah pun bercantum dengan 87A. Kalau yang ni, dalam keadaan dia tidak mendapat power lagi pun, dia tak bercantum lagi. Dia kena bagi power dulu kat sini, baru switch ni bergerak. Baru bercantum. Kalau dia hilang power, switch ni tak bercantum. Dia kembali kepada asal. Okey. Berbeza dengan yang ini, dalam keadaan dia tak ada power lagi, dalam keadaan asal, switch 30 ni telah bercantum dengan 87A. Tapi dia tidak bercantum dengan 87. Kalau yang ni, 87A dengan 87 ini bercantum. Bermakna di saat 30 ini memberi arus, bila switch ini bergerak ke sini, 30 akan memberi arus kepada 87A serentak dengan 87. Sebab dia bersambung semua ni. Dia bersambung. Tetapi, untuk diagram yang macam ni, bila kita beri energi pada 85 dan 86 ni, switch 30 akan bergerak ke sebelah. Bila dia bergerak ke sebelah, switch kaki 30 ni akan bercantum dengan 87 dan terpisah dengan 87A sebab dia tak ada sambungan di sini. Ni, tengah-tengah ni tak ada sambungan. Dia terpisah. Jadi bila dia mendapat arus, switch 30 ni akan bergerak ke sebelah. 30 ni akan bercantum dengan 87. 87A akan hilang arus, terputus. Dan bila energi dia dihilangkan, arus diputuskan, switch ni kembali ke tempat asal, kembali bercantum dengan 87A dan akan putus dengan 87. Okey, setakat ni boleh faham? Kita kena faham yang switch 30 tu akan bergerak. Bila dapat kuasa dengan tak diberi kuasa, dia bergerak. Okey. Boleh faham bezanya? Yang ni, bila bercantum, masing-masing dapat tenaga serentak. Yang ni, pada asalnya dah ada tenaga sini. Bila diberi kuasa, dia bercantum dengan 87. Hak ni hilang kuasa. Bila dihilangkan arus dia, dia kembali kepada asal. Sentiasa bersambung dengan 87A. Dan hilang arus pada 87. Okey. Boleh faham yang ni? Bila dah faham yang ni, kita akan cerita macam mana cara nak pasang penyambungan wire pada relay supaya DRL tu automatik padam ketika malam. Okey, sekarang kita tengok diagram ni untuk lebih faham. Okey. Kita anggapkan yang A ni ialah DRL. Ini kaki positif, ini kaki negatif. Ini bateri. Dan ini power ACC positif daripada kereta. Okey. Yang mana bila kita on ACC baru ada power. Okey, ini power ACC. Okey. Okey, untuk pasang DRL, cara yang saya beritahu tadi supaya dia automatik terpadam ketika malam, wire positif daripada DRL haruslah disambung dengan kaki 87A. 87A
Dan kaki negatif daripada DRL ni boleh disambung pada bodi kereta. Bodi kereta tu samalah dengan negatif bateri. Kita anggap negatif bateri lah. Ya. Tapi boleh sambung pada bodi kereta lah untuk terminal negatif. Okay, jadi bila kita on ACC switch kereta, ACC ni kita dah bersambung dengan switch 30. Switch 30 dia ada arus yang sentiasa bersambung dengan 87A. Jadi dia terus memberi arus kepada lampu DRL. Dan lampu DRL akan terus menyala. Faham yang ni? Bila kita on ACC, ACC bersambung dengan 30. 30 sentiasa ada api bercantum dengan 87A. Dan terus memberi arus kepada DRL positif. Dan DRL terus menyala. Okey. Jadi macam mana cara supaya bila kita buka lampu malam dia automatik mati? Caranya kita tengok. Jadi macam mana kita nak putuskan arus ni supaya lampu ni terpadam? Okay, ingat balik yang saya cerita tadi. Dalam keadaan asal tanpa power relay ni, keadaan asal arus bersambung. Tetapi setelah relay ni dienergikan, maksudnya 85 dengan 86 ini ada arus positif negatif. Relay ni dapat power, switch 30 akan bergerak ke kaki sebelah. Dia bergerak ke kaki 87. Dan 87A putus arus. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita buka lampu malam, arus ni putus? Jadi kita sambungkanlah power ni daripada lampu malam. Caranya kita boleh ambil salah satu kaki ni, sama ada 85 atau 86, kita sambungkan ke terminal negatif siap-siap ataupun ground body. Dan salah satu kaki lagi kita sambung ke power positif daripada lampu malam tu lah. Sama ada lampu senja ataupun lampu malam, ikut kita lah. Jadi apabila terminal ni menerima energi, menerima power arus daripada lampu malam, dia akan mengenergikan relay ni. Sebab positif bercantum dengan negatif, dia ada arus. Dan bila ada arus, switch 30 akan bergerak pergi ke sebelah. Dan kaki 87A akan putus. Bermakna arus ini putus. Arus power positif dari ACC ni sampai sini saja. Sampai sini saja. Ini tak ada. Jadi lampu DRL putus arus dan dia akan terpadam. Dan ketika mana kita tutup lampu senja atau lampu malam tu, mana dia dah tak ada arus kat sini. Sini dah tak menerima arus, dia kembali kepada asal. Dia kembali kepada asal, switch 30 kembali bercantum dengan 87A dan kembali memberi arus kepada DRL. Nampak tak yang ni macam mana dia berfungsi? Dan apa benda yang saya lukis B ni? B ni contoh tambahan. Kita boleh sambung satu lagi benda kat 87. Bermakna dia akan ada berselang-seli lah. Ketika dia putus sini, yang ni menyala. Ketika dia putus sini, yang ni menyala. Sebab ketika dia bersambung sini, yang ni tak ada arus. Ketika dia bersambung sini, yang ni tak ada arus. Itu contoh lah. Ini sekadar contoh. Tapi yang saya nak terang yang pasal DRL tu macam ni lah. Secara asalnya, ketika relay ini tidak ada tenaga arus, automatik lampu ini memang menyala dari asal lah. Sebab arus dia sentiasa ada bersambung. Dari ACC ke 30 ke 87A ada arus positif. DRL menyala. Dan bila kita beri energi pada relay ni, kita ambil energi dia daripada lampu malam tu lah. Dia dapat bersambung positif negatif, ada elektrik masuk, switch 30 bergerak ke sebelah, dia putus arus ini dan dia akan terpadam. Okey, senang saja. Kalau kita faham diagram relay ni, kita mudah untuk pasang. Okey, yang penting jangan silap beli relay yang diagram macam ni pula. Yang ni fungsi dia lain.
fungsi yang ni lain sikit, kegunaan dia pun lain. Okey. Untuk buat DRL automatik padam ketika malam tu, harus yang diagram yang saya tunjuk tadi tu. Diagram yang sebelah ni. Okey. Lepas tu kita sambung-sambung je lah kat kaki je tu. Ni nombor-nombor bawah ni. Nak mudah, beli sekali dengan dia punya soket. Dia punya soket, kat soket pun dia ada tulis nombor. Tu ada nombor. Okey, kita sambung set-set lah wire-wire ni. 87 ke mana, 85 ke mana, 86 ke mana. Dah sekali kita cucuk je. Okey. Senang. Okey, kalau ada yang tidak faham, boleh tanya saya.